Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan masuk bab 2, struktur dan fungsi daun. Dan kita akan melihat hari ini subtopik 2.1 iaitu struktur daun. Di akhir pembelajaran, murid dapat memerihalkan struktur luar daun. Okay, apa yang kita akan nampak secara fizikal di luar daun, okay, iaitu lamina dan petiole. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti struktur dalaman lamina daun yang terdiri daripada epidermis atas, mesofil palisade, mesofil berspan, epidermis bawah dan berkas vaskular. Yang ni 5-5 kita tak boleh nampak, tapi kita akan tengok keratan rentasnya nanti. Okey. Okey, apakah struktur daun? Okey, siapakah yang terlibat dengan struktur daun adalah yang pertama, lamina daun iaitu kepingan daun dan juga ni adalah petiole. Okey. Petiole ni adalah yang menyambungkan antara ranting batang dengan kepingan daun. Okey. Petiole ni akan bersambung ke bawah bahagian daun, lamina daun untuk fungsi utama petiole selain daripada menghubungkan daun, lamina daun dengan ranting dahan. Petiole juga berfungsi untuk memberi sokongan kepada lamina daun. Okey, ni bawah ni, urat ni membantu menyokong, urat yang berjejala ni membantu menyokong lamina daun. Okey, manakala kepingan lamina daun ni adalah nipis. Okey, sangat nipis. Okey, ada dua kepentingan. Kenapa lamina daun sangat nipis adalah yang pertama, supaya cahaya matahari senang meresap masuk ke dalam bahagian epidermis daun. Okey, senang nak terima, senang nak tak ada blok lah. Okey, kalau tebal sangat terblok pula nanti kan. Okey, terblok cahaya matahari. Manakala yang kedua adalah kenapa lamina daun ini nipis adalah untuk memastikan pertukaran gas yang berlaku untuk proses transpirasi adalah efisien. Maksudnya keluar masuk oksigen dan oksigen dan karbon dioksida adalah efisien kerana struktur lamina daun yang nipis. Okey, struktur yang nipis ni akan meningkatkan luas permukaan peisi padu daun. Okey, ingat ya. Ciri-ciri untuk meningkatkan jumlah luas permukaan peisi padu adalah salah satunya dengan mempunyai struktur yang nipis, mempunyai lamina daun yang nipis. Okey. Okey, apakah bentuk susunan daun? Okey, maksud susunan daun tu adalah bagaimana daun ni diletakkan antara satu sama lain, daun yang lain. Okey. Okey, susunan daun adalah berbentuk mozaik. Okey, bentuk mozaik tu maksudnya adalah setiap daun ni, helaian daun tidak bertindan antara satu sama lain. Okey. Dia tak berlapis-lapis sebaris je. Tak ada ya. Okey, dia mesti kebiasaannya pokoknya adalah daunnya adalah tidak menutup antara satu sama lain. Okey, berbentuk susunan mozaik, tidak berlapis-lapis untuk memastikan setiap daun mendapat dan menerima cahaya matahari secara optimum. Okey, tu maksud susunan mozaik daun. Daun tidak berlapis menutupi antara satu sama lain. Okey, mari kita sama-sama melihat keratan rentas daun. Okey, apabila daun dipotong begini, inilah namanya keratan rentas. Maka permukaan ni akan dibesarkan seperti rajah 2.1, gambar foto 2.1 dalam buku teks awak ni.
Bahagian ni dibesarkan. Mengikut dalam buku teks awak Rajah 2.1 ni. Rentasan dia ni. Okey, bermula daripada atas iaitu ada kutikel daun, lepas tu epidermis daun, selepas tu mesofil palisade, mesofil berspan, dan bawah sekali adalah epidermis lapisan bawah. So epidermis ada dua, epidermis atas dan epidermis bawah. Di bahagian bawah ni lah terdapat banyak liang stoma daun, okey, yang terubah suai daripada epidermis, okey, membentuk sel pengawal. Okey, kita lihat Rajah 2.1 di muka surat 29, struktur dalaman lamina daun apabila kita potong keratan rentasnya. Okey, inilah yang kita akan nampak. Lapisan di atas sekali adalah kutikel yang mempunyai ciri berlilin. Okey, dan lutsina nampak ni. Bila awak tarik ni dia macam kepingan plastik. Okey, nipis, lutsina dan juga berlilin. Okey. Okey, awak tengok ciri dan fungsinya sekaligus dalam jadual 2.1. Kenapa lutsina? Kenapa berlilin? Okey. Yang seterusnya epidermis atas. Okey, di bawah lapisan kutikel ada epidermis atas yang padat dan rapat. Okey. Kaya dengan kloroplas. Okey. Kenapa mesti ada banyak kloroplas di epidermis atas? Okey, tu kita tengok jadual 21 nanti. Okey, mesofil palisade seterusnya. Okey, awak nampak ciri mesofil palisade ni tegak, rapat, padat. Okey. Juga mengandungi kloroplas. Okey. Yang banyak. Okey, bila awak sebut apa kelebihan mesofil palisade berbanding mesofil berspan. Okey, kalau awak kata dia mempunyai kloroplas je, tak tepatlah. Awak kena tambah perkataan mesofil palisade mempunyai lebih banyak kloroplas. Okey, kerana berlaku lebih banyak kloroplas tadi diperlukan untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Ni mesofil palisade. Macam tu ya. Okey, bila tanya beza mesti ada perbezaan lah. Lebih ke, sedikit ke, rendah ke. Okey, siapa? Okey. Seterusnya mesofil berspan. Okey, awak nampak rongga-rongga kat situ. Okey, dia adalah berbentuk tidak sekata. Okey, tidak sekata. Jadi dia ada rongga-rongga. Tak rapat. Okey, tidak rapat, tidak padat, bentuk tidak sekata, maka dia ada rongga di situ untuk dia membolehkan dia menjalankan fungsinya dengan lebih efisien, iaitu proses pertukaran gas. Okey, tak sama peranan palisade dengan berspan. Okey, seterusnya kita ada epidermis bawah, yang mana epidermis bawah ni mengandungi liang stoma. Okey, iaitu liang yang terbentuk hasil ubah suai sel pengawal. Okey, hasil ubah suai epidermis bawah yang menjadi sel pengawal. Okey, dia yang mengawal bukaan stoma untuk udara keluar masuk. Okey. Dan juga dalam struktur kepingan lamina daun, okey, ada berkas vaskular yang terdiri daripada xilem dan phloem. Ni saya dah cakap hari tu, bila sebut je berkas vaskular mesti kena ingat dalam kepala, iaitu xilem dan phloem. Okey, yang mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Okey. Okey, untuk jadual 2.1 ni, struktur dalaman lamina daun. Okey, saya nak awak baca kuat. Okey, teknik baca kuat sambil gariskan keyword penting dalam struktur lamina daun ni. Okey, saya bagi contoh.
epidermis bawah. Okay, epidermis bawah, baca kuat. Epidermis bawah terletak di permukaan bawah daun. Okay, saya gariskan permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Okay, kalau awak ingat balik waktu form 3, form 2 dulu awak belajar bahawa stoma ni adalah liang. Awak tambah sikit nota, liang untuk pertukaran gas atau udara. Sepatutnya tambahlah. Okay, jadi saya nak awak buat untuk kutikel, epidermis atas, baca kuat dan gariskan. Okay, jangan baca sekali lalu macam baca novel. Okay, mesofil palisade, apa dia, cari keywords dia. Mesofil berspan, berkas vaskular. Ni kalau tak ingat berkas vaskular ni semua, awak check balik chapter 1 apa dia. Okay, boleh? Okey, jadi apa kerja sekolah hari ini adalah yang pertama, hasilkan 2 video tentang struktur luar daun dan susunan mozaik daun. Yang ni sama macam saya buat, cuma saya nak awak ulang je dan awak rakam video tu sendiri. Berapa kali take saya tak kisahlah, janji awak faham tentang video yang awak nak buat tu. Maksudnya awak tahu apa yang awak nak cakap. Okey. Dan hantar di GC sebelum atau pada hari Ahad depan. Yang kedua, lukis dan label keratan rentas lamina daun muka surat 29, rajah 2.1. Dan yang ketiga, baca dengan kuat macam video tadi dan gariskan kata kunci. Seterusnya, hasilkan nota dalam bentuk peta buih hasil dari kata kunci yang awak cari tadi. Okey, itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.